Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 4 Jaya. Hari ini kita berjumpa dalam PDPR, bukan PDPR Sains tapi PDPR Pendidikan Kesihatan. Untuk pengetahuan kamu, selain mengajar sains, cikgu juga diamanahkan untuk mengajar kelas kamu ini PJ dan juga Pendidikan Kesihatan. Jadi kalau kita dah naik sekolah nanti, dibenarkan untuk PJ, kita akan menjalankan PJ bersama-sama, mungkin di Padang dan sebagainya. Tapi untuk buat masa sekarang, cikgu jalankan PDPR kita untuk pendidikan kesihatan. Jadi cikgu harap kamu dah bersedia untuk mengikuti PDPR kita untuk kali ini. Okey. Jadi apa kita nak belajar hari ini? Okey. Kita nak belajar tentang penyalahgunaan bahan. Okey. Penyalahgunaan bahan daripada perkataan salah guna. Ada bahan, banyak objek kita perlu guna dengan betul, dan kalau kita tak gunakan dia dengan betul, kita dipanggil telah menyalahgunakan bahan ataupun objek. Okey. Jadi antara bahan yang sering disalah guna ialah alkohol. Okey, mungkin perkataan ni ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Kalau Dadah pernah biasa dengar kan. Alkohol ni apa pula? Okey. Jadi hari ni kita nak tengok apa yang dikatakan alkohol. Okey, sebutannya alkohol. A-L-K-O-H-O-L. Alkohol. Okey. Kemudian kita nak menyatakan apakah kesan yang akan kita alami kalau kita mengambil alkohol terhadap kesihatan fizikal, emosi dan juga mental kita. Okey, maksudnya kalau kita menyalahgunakan alkohol ni, okey, apa kesannya terhadap fizikal, emosi dan mental. Nanti kita tengok apa dia fizikal, emosi dan juga mental. Kemudian menyatakan dua cara menghindari alkohol. Jadi untuk kita tahu kesan dan kita hindari, kita kena tahu alkohol ni apa dia. Okey, apa dia alkohol? Alkohol, okey, objektif kita yang pertama menyatakan masuk alkohol. Alkohol ialah cecair. Bila kata cair ni kita boleh tuang ni, kita boleh siram, kita boleh minum. Tapi adakah boleh minum? Okey, bila dia dalam bentuk cecair, dia cair lah. Okey, dia boleh tumpah dan sebagainya. Cecair macam mana? Cecair yang mudah terbakar. Mudah terbakar dan memabukkan. Jadi kita dengar perkataan mudah terbakar pun kita dah patutnya kita dah rasa ngeri lah dengan alkohol ni. Boleh terbakar macam minyak petrol. Salah-salah guna dengan kita terbakarnya sekali. Okey, jadi kenapa alkohol ni boleh mengancam kita? Sebab kalau petrol, kita tahu kita tak boleh minum dia. Tapi kita boleh buat masukkan dalam kereta, motor dan kita boleh bakar dia. Kita takkan minum dia kalau kita nampak alkohol, petrol tu macam tu. Bau dia pun kita dah tak tahan. Tapi alkohol ni, kita tak nampak dia bau macam petrol. Dan benda ni dia banyak digunakan dalam minuman keras ataupun senang kata minuman arak. Kenapa panggil minuman keras? Sebab dia kesan dia pada badan kita keras ataupun teruk. Minuman keras. Okay? Jadi banyak orang gunakan dia untuk menghasilkan minuman-minuman yang menghayalkan, memabukkan dengan tujuan untuk merehatkan diri daripada masalah. Orang banyak masalah, dia nak lupakan seketika masalah, dia minum minuman beralkohol. Jadi bila dia mabuk, dia tak ingat apa-apa, dia tak fikir masalah. Tapi dia akan membawa kepada masalah lain pula. Jadi sebab tu kita tahu alkohol ni ataupun biasa kita panggil arak ni diharamkanlah untuk kita minum walaupun setitik sekalipun, kerana dia akan membawa kepada pelbagai kesan yang buruk kepada kita. Okey. Jadi yang kita nak belajar sekarang, kita dah pun faham apa dia alkohol dan kita nak kenal alkohol tu macam mana. Okey. Ini contoh minuman alkohol yang biasa boleh kita nampak di kedai-kedai. Mungkin dekat tempat tinggal kita kat Aping ni tak ada orang jual sebab semuanya orang Islam, orang Melayu. Tapi kalau kita pergi 7-Eleven, Pasar Raya, minuman ni banyak dijual di bahagian sudut-sudut tertentu. Jadi ada pelbagai jenama. Bukan cikgu nak promosikan jenama ni kepada kamu, tapi untuk kamu kenal. Kalau kamu jumpa benda-benda ini adalah minuman alkohol ataupun minuman arak, kita orang Islam tidak boleh meminum, menyentuhnya pun jangan. Okey?
Sebab nanti kita nak belajar apa kesan-kesan dia. Okey, ada banyak-banyak jenis, cikgu tak mau sebut lah. Okey, nampak gambar, nampak stiker tu, rasa kita dah boleh kenal dia. Okey, macam ni. Ni. Kalau kita pergi pasar raya, nampak tak? Dia letakkan berhampiran. Sebelah tu minuman bergas. Okey, yang sebelah ni minuman alkohol. Okey, yang bawah tu pula daging yang tak halal kat situ. Jadi kita kena hati-hati kalau kita pergi pasar raya. Tempat macam ni jangan kita sentuh sebarangan, dan seelok-eloknya kamu sentiasalah berada dengan ibu bapa ketika pergi ke pasar raya. Tapi sekarang ni kamu pun tak boleh pergi pasar raya kan? Tak boleh keluar lagi. Okey. Nampak tak? Jadi kalau nampak ni, ini maksudnya minuman alkohol lah ni. Kita tak boleh nak pegang-pegang ni. Jangan pegang pun. Okey. Ni. Biasa botol dia cantik-cantik ni. Okey, nampak tak ni? Tadi tu ini yang kalau macam ni dia yang jenis mahal lah. Okey. Macam ni jenis mahal. Nampak tak? Jadi ini adalah minuman alkohol. Sekali lagi cikgu cakap bukan cikgu nak promote awak, tapi supaya awak kenal benda ni. Kalau jumpa jangan kita dekati dia. Baik, apakah kesan dia sebenarnya? Okey, kesan pengambilan alkohol secara berlebihan, kalau tak berlebihan pun dia akan memberi kesan juga kepada kesihatan fizikal, kesihatan emosi dan kesihatan mental. Jadi sebelum tu kita nak kenal apakah kesihatan fizikal. Kesihatan fizikal bermaksud kesihatan yang berkaitan dengan tubuh badan kita. Kalau tubuh kita rasa sakit, tangan sakit, kepala sakit, perut sakit, itu sebenarnya melibatkan kesihatan fizikal. Kesihatan tubuh badan, mulut sakit, gigi sakit, mata sakit, kaki sakit dan macam-macam sakit lagi pada badan, itu kesihatan fizikal. Manakala kesihatan emosi, dia berkait dengan perasaan. Okey, kadang-kadang badan kita tak sakit tetapi perasaan kita sakit. Ada orang badan dia sihat, tegap, gagah, badan besar. Meja biasanya orang angkat bertiga, dia angkat seorang aja. Badan dia betul-betul sihat, tak ada sakit, tak ada demam, tak ada apa. Tapi kadang-kadang kita tegur sikit, kena marah sikit dengan mak dia ke, cepat je dia nangis. Gurau-gurau sikit, cepat aja dia marah. Tu maksudnya emosi dia tak berapa sihat lah. Okey, bermaksud perasaan dia tu mudah terganggu, mudah menangis, mudah marah ataupun gembira tak tentu pasal. Kehilangan ahli keluarga pun dia boleh ketawa pula. Tu maksudnya ada something wrong tu, ada silap dah tu dekat dia punya pada emosi dia. Jadi kalau kita tengok ada orang badannya tegap, gagah, lelaki, tapi dia nak bunuh diri. Ada sebab tertentu dia nak bunuh diri. Maksudnya emosi dia dah tak berapa sihat. Jadi sekarang ramai orang mengalami masalah kesihatan emosi ni. Okey, jadi itu yang biasa kita tak perasan sebenarnya. Okey. Kesihatan mental pula macam mana? Kesihatan mental ni dia lebih kepada kita punya daya fikir kita. Mental ni banyak berkait dengan daya kemampuan kita berfikir. Kemampuan kita mengira, kemampuan kita mengingat, kemampuan kita berfikirlah. Okey? Mengingat, mengira, membuat keputusan, macam tu. Okey? Kesihatan mental. Ada orang badan dia sihat macam cikgu cakap tadi, boleh buat macam-macam kerja yang lasak. Kesihatan dia pun okey, tak mudah merajuk, tak mudah marah, tak mudah suka tak tentu pasal kan. Tapi mental dia ada sedikit kekurangan, mungkin dia cepat lupa, buat pengiraan yang mudah pun dia tak boleh. Jadi maksudnya kesihatan mental dia tu tidaklah begitu baik. Jadi kita kena kenalilah antara orang sekeliling kita ni mana yang mengalami masalah kesihatan mental, kesihatan emosi ataupun kesihatan fizikal. Sebab ada orang dia punya kesihatan, tahap kesihatan dalam tiga-tiga ni dia tak sama. Okey, dan jadi bila kita mengambil minuman beralkohol, okey, satu dia akan beri kesan kepada kesihatan fizikal, kita akan rasa sakit kepala. Yang kedua, muntah, cerit-berit. Cerit-berit kita buang, itu kita dah belajar nyah tinja kan, sain. Tapi cerit-berit ni dia keluar bukannya najis kita tu seketul-seketul, dia cair. Lepas tu kerap pula, tu cerit-berit. Badan menggeletar bila kita minum minuman beralkohol. Okey, itu dari segi fizikal, dari segi tubuh badan. Okey. Kalau ingat ada 4, sakit kepala, muntah, cerit-berit ni biasa kita
dengar pun, dan juga badan menggeletar. Okey, kemudian kesihatan emosi berkaitan dengan perasaan. Bila kita minum beralkohol, kita akan cepat rasa resah dan kemurungan. Tahu resah macam risau, tak tahu risau pasal apa. Murung ni macam banyak termenung. Okey. Ini selepas kita mengambil dia lah. Tidak stabil, emosi tak stabil, kejap marah, kejap suka, kejap sedih, dan juga cepat marah dan agresif. Ni biasa kalau kita tonton drama-drama kan. Kalau ada pemabuk tu dia balik rumah, cepat marah, kemudian agresif. Bertindak agresif ni bertindak ganas lah. Nak pukul orang sana, pukul orang sini, pukul ahli keluarga dan sebagainya. Okey, tu kesan alkohol terhadap kesihatan emosi. Kemudian kita tengok kesan pengambil alkohol kepada kesihatan mental, kepada kita punya daya fikir kita. Dia akan menyebabkan kecelaruan tingkah laku. Maksudnya tingkah laku kita ni dia bercelaru. Kalau kita memandu tu kejap ke tepi, kejap ke tengah, tu yang kadang-kadang berlaku kemalangan dan sebagainya. Ataupun kalau dia berjalan, terhuyung-hayang tingkah laku, serba tak menentu apa dia buat. Keyakinan diri menurun. Maksudnya dia nak bercakap pun dengan orang, kalau ditanya pun dia tak yakin nak jawab. Okey, takut-takut macam tu. Okey. Kemudian hilang ingatan, sama ada sementara atau kekal. Dia tak ingat. Tu yang kadang-kadang orang bila dah mabuk ni, dia tak ingat siapa. Kalau dia marah, dia nak pukul, dia pukul aja. Dia tak ingat pun siapa. Kalau kadang-kadang pasal kes jalan raya ke, siapa nak jalan dulu ke apa benda, tu bergaduh tepi-tepi jalan. Tu salah satunya sebab orang tu telah mengambil minuman beralkohol, menyerang orang tak tentu pasal. Sebab dia tak ingat apa dia buat. Okey. Dan yang sekali hilang pertimbangan dan keliru membuat keputusan. Namun jugalah hilang pertimbangan ni maksudnya kes-kes kesilapan kecil dia akan jadi besar-besarkan. Banyak kita dengar kadang pergaduhan kecil sampai berlaku pembunuhan antara ahli keluarga. Bertengkar sikit berlaku pembunuhan. Hilang pertimbangan maksudnya hilang timbang rasa. Okey. Mungkin disebabkan kalau tak ambil dadah, mungkin mengambil minuman beralkohol. Keliru buat keputusan. Biasanya kalau dia memandu lah, nak memotong ke tidak, selamat ke tidak, lalas tak selamat tapi dia memotong juga, dan akhirnya berlaku kemalangan. Itu sebab dia tak dapat nak berfikir, mental dia tidak berfungsi dengan baik. Okey, jadi ini adalah kesemua sekali. Okey, kesan-kesan pengambilan alkohol kepada fizikal, mental dan juga emosi. Jadi bila kita tahu alkohol ni memudaratkan, macam mana kita nak hindari. Okey, dua cara menghindari alkohol ni: menolak pelawaan. Kita ni akan bergaul dengan pelbagai jenis orang. Kita tak tahu orang tu elok ke tak elok, hobi dia apa, tabiat dia. Mungkin ada tabiat suka minum alkohol, mengambil alkohol. Kalau awak di pelawa ni macam diajak untuk minum minuman macam ni, tolak pelawaan dia. Okey, cepat-cepat tinggalkan orang tu. Sebab itu kemungkinan ada minuman ataupun bahan-bahan yang terlarang yang diminta awak cuba. Okey. Kemudian lakukan aktiviti beredah. Banyak gejala-gejala ni berlaku minum arak, menagih dadah, mengidu gam kerana kita tidak menjalankan aktiviti berfaedah. Kalau kita buat aktiviti berfaedah, bersukan ataupun sentiasa bersama keluarga, insya-Allah kita akan terlindung daripada anasir-anasir yang tak sihat ni. Jadi cikgu rasa setakat ini saja pertemuan kita untuk pendidikan kesihatan, dan kalau kamu dah boleh faham, dah boleh ingat, bolehlah jawab soalan. Kita tak boleh nak PJ, jadi kita belajar yang untuk pengetahuan awak je lah. Okay. Kalau ada apa nak tanya, boleh ikuti link Google Meet yang cikgu beri, ataupun boleh WhatsApp cikgu. Jawab soalan ni menggunakan Google Form yang link yang cikgu beri. Jadi kita berjumpa lagi untuk di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.